الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah kita bertemu pagi ini demi melihat dan mengambil pelajaran lagi daripada sahabat radhiyallahu anhum. Dan tentu pagi ini juga kita di hari yang kedua genjatan senjata di Palestin sejak daripada semalam, satu petang Malaysia, dan dijangkakan genjatan senjata ini akan berlangsung selama 4 hari. Tapi dalam masa yang sama kita melihat kenyataan terutamanya daripada Menteri Pertahanan Zionis Israel yang memberikan gambaran ini semacam satu rehat sajalah selama 4 hari. Kemudian mereka mengatakan bahawa paling kurang akan ada 2 bulan lagi akan berlaku keganasan di Gaza atas macam-macam alasan, dan itu memberikan kita perasaan yang bercampur-campur sikit apabila melihat perkembangan terkini di Gaza. Dan tentu kita masih mendoakan mereka jangan bosan melihat apa yang berlaku di Palestin. Sedang kita baru ikuti sekitar 40, hari ini 49 hari lah, 49 hari secara tepat. Sedang mereka yang menghadapinya, yang sebenar-benarnya yang betul-betul berdepan itu adalah mereka, dan mereka sudah menghadapi cabaran tersebut sejak 75 tahun yang lalu, dan mereka masih setia dan masih terus mempertahankan sakibaki tanah yang masih ada dimiliki oleh umat Islam di sana. Dan mereka adalah wakil kita, mereka adalah tangan dan kaki kita dalam mempertahankan Baitul Maqdis, sebab yang lain sudah tidak ada. Kita tidak meletakkan harapan kepada negara-negara Arab Muslim yang berjiran. Jordan tempat saya belajar, bahkan Arab Saudi tempat kita tunaikan umrah dan haji pun nampaknya memberikan respons yang berbeza kepada isu Gaza pada kali ini. Tapi apapun ceritanya, kita memberikan harapan kepada mereka yang berada di Gaza untuk mewakili perjuangan yang telah diberikan isyaratnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak zaman sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pagi ini bersama dengan seorang sahabat, namanya adalah Zaid ibn Harithah. Zaid ibn Harithah itu nama yang akan kita lihat pada pagi ini. Dan nama ini sebenarnya agak hampir dengan perjuangan pembebasan Palestin. Kalau sempat kita cerita terperinci, kita akan cerita. Tapi kita akan berikan keutamaan kepada profil beliau, Zaid ibn Harithah, yang mana tidak ada sahabat ataupun dalam kata lain dia mempunyai banyak kelebihan, kelainan yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Mana ada sahabat yang membesar di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam seumpama Zaid ibn Harithah? Tidak ada. Mana ada sahabat yang 2 generasi dinamakan sebagai Hibbu Rasulillah, orang yang Nabi cintai? Mana ada sahabat yang kedua-duanya, suami dan isteri, membesar ataupun berada dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahkan isteri kepada Zaid ibn Harithah merupakan ibu pengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mana ada sahabat yang begitu akrab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menguruskan keluarga Nabi, menguruskan hal ehwal keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan nanti dia pun pemergian dia akan ditangisi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mana ada sahabat yang merupakan bin Muhammad? Tak ada. Semua anak lelaki Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia pada umur yang yang tidak memberikan kesan signifikan lah kepada ayah. Maksud saya, kalau anak itu meninggal dunia umur remaja, kalau anak itu sempat mendewasa, adalah sesuatu yang kita boleh nampak pada diri anak itu yang menggambarkan ini adalah anak sekian-sekian orang. Ayahnya dah
berjaya memberi sesuatu lah. Kita panggil anak apa ya? Anak bujang. Anak Nabi SAW tak sempat membujang. Tak sempat nak meremaja pun. Dan semuanya telah meninggal dunia. Daripada Qasim. Al-Qasim, anak sulung Nabi SAW. Meninggal dunia dalam umur bayi. Kemudian Abdullah. Ini Abdullah anak lelaki kedua Nabi SAW pun meninggal dunia. Kita boleh bayangkan dalam umur 7 ataupun 6 tahun. Sebab dalam riwayat cerita, dia dah boleh berjalan, dah boleh berlari. Dan Ibrahim, anak bongsu Nabi SAW, yang lelaki yang terakhir, 3 orang, pun meninggal dunia tanpa sempat dia berjalan pun. Baby lagi. Dan Nabi tak ada anak lelaki. Tiba-tiba ada seorang namanya Zaid ibn Muhammad. Inilah Zaid ibn Harithah. Walaupun dia bukan anak secara biological, maksudnya anak yang dilahirkan secara biologi lah daripada Nabi SAW. Tapi dari sudut sejarahnya, dia adalah anak Nabi SAW. Kerana ada cerita yang kita akan ceritakan nanti. Dan ini seakan-akan adalah anak Nabi. Tidak ada sahabat yang ada status begitu. Macam anak Nabi SAW. Sebab itu nama pada pagi ini nama yang sangat penting lah untuk kita perhatikan, untuk kita telusuri kehidupannya. Dan saya perlu laju-laju sikit sebab cerita tentang Zaid ni yang mula-mula ni yang paling banyak sekali. Mungkin kita mulakan dengan cerita macam mana Zaid boleh masuk ke rumah Nabi SAW. Sebab Zaid ni bukan orang Mekah. Zaid bukan orang Mekah, bukan orang Quraisy. Macam mana sampai tahap dia ni boleh jadi Zaid bin Muhammad? Dia menjadi anak Nabi SAW. Apa ceritanya? Cerita yang paling ringkas adalah Zaid ibn Harithah merupakan seorang anak kepada pasangan Yamani daripada Yaman. Ringkas ceritanya, dia pergi berjalan bersia-sia. Kemudian ada serangan, ada gangster yang buat kegiatan mereka, menculik, mencuri dan sebagainya. Dan kebetulan ditakdirkan Allah Ta'ala, Zaid termasuk sebagai salah seorang yang diculik dalam cerita tu. Bila dia diculik, dia telah segera dijual di Pasar Uqadh. Pasar Uqadh ni kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, dia ada dekat Taif, naik atas sikit. Di sana ada pasar lama namanya Pasar Uqadh. Artinya kerajaan Arab Saudi pun ditanda tempat tu, Pasar Uqadh, Suq Uqadh. Dan segera dijual dengan harga yang murah sebab gangster ni mana boleh nego harga tinggi-tinggi, yang penting dapat duit lah. Yang penting dapat duit, boleh lari selesai daripada jenayah menculik anak orang. Maka Zaid dijual di pasar tersebut. Dan ini satu takdir Allah Ta'ala, bagaimana Allah susun Zaid masuk dalam rumah Nabi SAW. Dalam masa yang sama, di Mekah sedang berlaku satu cerita. Ini sebelum Nabi jadi Nabi. Berlaku satu cerita, Muhammad ibn Abdullah yang akan menjadi Rasulullah SAW bernikah dengan Khadijah. Dalam masa yang sama, ketika Zaid tiba di Pasar Uqadh, Nabi SAW bernikah dengan Khadijah. Kita umur Nabi 25 tahun. Dan Zaid masa itu remaja, lebih kurang 15 tahun, 11 tahun lah umur Zaid. Dia diculik, dijual di Pasar Uqadh. Kebetulan Khadijah minta Hakim ibn Hizam, sepupu dia, untuk mencari seorang hamba supaya ia jadi hadiah kepada Nabi SAW. Nabi nikah dengan Khadijah, Khadijah bagi hadiah. Dan Hakim ibn Hizam, sepupu Khadijah ni, pergi ke pasar dan dia nampak seorang budak, Zaid ibn Harithah namanya, dan dia beli budak ini, bawa ke Mekah, dan akhirnya Khadijah hadiahkan Zaid kepada Nabi SAW. Dari situlah ceritanya Zaid masuk ke dalam rumah Nabi SAW. Dan dalam masa 15 tahun, kita tahu Nabi akan jadi Nabi. Antara cerita terakhir dalam rumah Nabi SAW adalah bagaimana Zaid ibn Harithah ni pada satu hari, ayah kandung dan pakcik kandung dia akhirnya jumpa dia dekat mana. Sebab ayah Zaid ni, yang namanya Harithah, dah lama risau kat manalah Zaid. Dia dekat mana, hidup lagi ke. Bahkan ada syair-syair yang buku ni ada menulis syair tersebut, menceritakan bagaimana ayah dia merayu-rayu dan meratap atas kehilangan Zaid. Bayangkan anak kena human trafficking. Human trafficking ni bahasa Melayu apa perdagangan manusia kan. Zaman moden ni pun masih ada lagi perdagangan manusia. Dekat belah alam Melayu kita ni pun ada juga berlaku kes tersebut.
anak yang diculik dan diperdagangkan. Apa perasaan ayah? Sangat luntur hati ayah kerana melihat nasib anaknya begitu. Dan Harithah banyak kali ulang, dia kata, aku tak kisahlah macam mana pun, sekurang-kurangnya aku nak tahu anak aku ni mati macam mana. Dia nak tahu anak dia mati macam mana. Sebab kebiasaan mana-mana anak bila diperdagangkan, dia akan menjadi hamba, dia akan melaratlah kehidupannya. Maka satu hari, ayah Zaid, iaitu Harithah tadi, akhirnya dia dapat tahu bahawa anak dia ada di Mekah. Siapa yang bagi tahu? Kawan-kawan dia, ahli keluarga jauh dia, yang pulang daripada haji, dan dia melihat di Mekah ini ada seorang budak. Yang dia dapat cam, budak ni bukan orang Mekah, dan budak ni ada rupa orang Yaman, dan dia barangkali adalah anak kepada Harithah. Maka Harithah dan abang dia, pakcik kepada Zaid lah, pergi ke Mekah, membawa seberapa banyak hadiah ataupun wang sebagai cagaran untuk tukar Zaid. Ialah nak dapat semula Zaid ibn Harithah. Mereka bawa sebanyak mungkin harta untuk diberikan kepada Tuan Zaid, supaya Tuan Zaid melepaskan Zaid ibn Harithah. Dan ketika inilah berlaku dialog yang sangat luar biasa intinya. Dan kita kena tahu ketika ini Nabi SAW belum lagi jadi Nabi. Nabi masih seorang Muhammad bin Abdullah. Nabi belum jadi Nabi lagi. Dan ini telah memberikan kita gambaran betapa luar biasanya peribadi Nabi SAW. Sebab tu dalam buku saya ada sebut juga, Nabi SAW, peribadi Nabi ni dia bukan terbentuk waktu Nabi naik dekat Gua Hira tu. Nabi jadi sempurna akhlak Nabi. Innaka la'ala khuluqin azim. Bukan berlaku di Gua Hira tu, petik jari terus jadi sempurna. Nabi memang terdidik dari sudut peribadinya, dari sudut akhlaknya, dari sudut kebaikannya, secara proses yang sama macam manusia lain. Nabi pun memerlukan proses yang sama macam kita. Sama dengan anak-anak kita, jangan harap dia mungkin hari ini belajar Quran, hari ini belajar agama, terus kita harapkan kesempurnaan daripada anak kita. Sedangkan Nabi SAW pun ada proses yang Nabi lalui untuk mencapai kesempurnaan itu. Maka Nabi SAW, ini cerita Nabi sebelum jadi Nabi, telah mempunyai akhlak yang sebaik ini. Bagaimana dialog ini berlaku? Ayah dan pakcik Zaid datang jumpa dengan Nabi SAW. Kalau tengok teks ni jadi panjang ceritanya, saya ketepikanlah teks ni, masa pun terhad. Ayah Zaid cakap kepada Nabi SAW, kami adalah ayah Zaid, aku adalah ayah Zaid, dan aku nak semula Zaid. Dan bagi tahu saja bahawa banyak bayaran yang aku perlu bayar untuk aku dapatkan Zaid, cuma berpada-pada lah. Aku pun bukanlah orang kaya, berpada-pada lah berikan harga take price untuk dapatkan semula Zaid ibn Harithah. Dan bila Nabi SAW melihat ayah dan pakciknya, betul ini adalah ayah dan pakcik Zaid, Nabi SAW memberikan jawapan yang luar biasa. Mana ada orang beri jawapan macam ni? Nabi cakap kepada mereka, وَهَلْ لَكُمَ فِيمَا هُوَ خَيْرٌ مِنَ الْفِدَاءِ. Aku ada satu cadangan yang lebih baik daripada apa yang kamu cadangkan. Sebab ayah dan pakcik Zaid cadangkan, kami nak Zaid dan kami nak bayar. Tapi Nabi SAW berikan cadangan yang berbeza, dan itu lebih baik. Apa kata kita panggil Zaid? Panggil dia dan biar dia pilih. Kalau dia nak kembali kepada kamu, kamu ambil lah dia. Itu hak Zaid untuk kembali kepada ayah dia. Kalau Zaid nak kamu, silakan ambil dia. Simpan hadiah dan semua bayaran wang yang kamu bawa, aku tak perlukan. Kamu ambil saja Zaid. Wa in ikhtarani fama ana wallahi billadhi yarghabu amman yakhtarah. Kalau dia pilih aku, maka macam mana aku nak tolak? Maksudnya, terpulang kepada Zaid. Kalau Zaid pilih kamu, maka sila ambil Zaid. Tapi kalau Zaid pilih aku, macam mana aku nak tolak Zaid? Macam mana aku nak tolak orang yang nak kepada aku? Ini jawapan yang luar biasa daripada Nabi SAW. Dan tentulah ayah Zaid gembiralah, selamat, tak payah nak kena bayar apa-apa dan boleh dapat anak. Takkanlah anak aku nak pilih orang lain. Kita boleh bayangkan itu dalam kepala dia. Dan Zaid Nabi panggil. Kita kena tahu Zaid ni umur beza dengan Nabi lebih kurang 10, 12, 13 tahun je. Kalau ketika tu umur Nabi dah 30-an, umur dia dah masuk 20-an, ataupun penghujung belasan tahun, dia dah mula awal dewasa. Dan Zaid melihat ayahnya, melihat pakciknya, dia kata, ya, aku kenal siapa mereka berdua ni.
Dan ketika Nabi mengarahkan Zaid, pilihlah kamu nak bersama dengan mereka dan silakan pulang ke Yaman ataupun kamu nak kekal bersama dengan aku. Dan apa yang Zaid jawab adalah jawapan yang luar biasa, menandakan inilah kesan bersama dengan orang yang sempurna akhlaknya, sempurna kepribadiannya macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid akhirnya beri jawapan yang tegas. Qad khayyartuka. Ya. Aku telah memilih kamu ya Rasulullah. Bukan ya Rasulullah, ya Muhammad, ketika itu belum jadi nabi lagi. Dan macam mana aku nak pilih orang selain daripada kamu? Sebab Nabi dah Zaid sudah sangat terikat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal uqimu ma'ak, aku nak duduk bersama dengan kamu. Faqala Abu, ayah Zaid ni, ya ayah masih menjadi seorang ayah lagi, wa haka ya Zaid. Maksudnya dia marah anak dia ni. Apa jadi pada kamu Zaid? Atakhtarul ubudiyah ala abika wa ummik. Adakah kamu nak pilih menjadi hamba berbanding kembali dengan ibu dan ayah kamu? Nampak? Bila ayah Zaid cakap begini, Nabi dapat faham dan kita pun dapat faham. Inilah suasana zaman itu. Perhambaan itu terlalu tercela dan itulah kerisauan ayah Zaid. Melihat Zaid menjadi seorang hamba bukan satu pandangan yang mudah, satu perkara yang mudah untuk ditelan oleh ayah Zaid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dialog seterusnya yang akan menyebabkan kita masya-Allah memahami betapa dahsyatnya kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudahlah mula-mula ayah dia tadi nak bayar, Nabi kata tak payah bayar, terpulang kepada Zaid. Zaid nak balik, baliklah. Biar Zaid pilih. Maksudnya bila Nabi berbicara dengan orang, bila Nabi menguruskan satu masalah yang melibatkan beberapa orang, Nabi akan cuba sedaya upaya untuk meraihkan hak setiap orang. Dan Nabi menolak Nabi punya kepentingan ke tepi. Nabi menolak kepentingan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ke tepi dulu, supaya tak mengganggu proses nak memberikan hak kepada orang lain. Kita ni bila kita bergaduh, bila kita berdilema, bermasalah dengan orang, dia bermasalah bila kita fikir hak kita dulu, bukan fikir tanggungjawab kita. Dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan benda yang berbeza. Bila kita tengah bergaduh, bila kita tengah berkonflik, bermasalah dengan orang, fikirkan dulu tentang tanggungjawab, jangan fikir tentang hak. Kalau fikir tentang hak, Zaid ni aku dah Zaid ni kan hadiah yang Nabi terima daripada Khadijah. Dan Khadijah beli Zaid daripada pasar dengan harga yang mahal. Kalau nak fikir hak, Nabi boleh saja cakap, bayarlah. Sebab aku dulu beli Zaid, bayar. Kalau fikir hak. Tapi itu bukan Nabi SAW. Dan walaupun dia, konsep perhambaan ni pada satu masa akan datang, kita akan nampak, dia syariat mula memberikan gambaran perhambaan itu ditolak dan dilupuskan daripada amalan ataupun budaya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dah mula melihat itu walaupun belum jadi nabi, perhambaan ni ada banyak perkara yang bermasalah, maka Nabi melihat Zaid bukan dengan pandangan seorang hamba, seorang tuan kepada hambanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahawa yang pertama dalam kes ini macam mana nak membantu Zaid untuk dia bahagia. Dan macam mana nak membantu ayah Zaid untuk ayah dia pun bahagia juga. Ini penting. Nabi tak bermula dengan macam mana aku nak dapat hak aku dalam kes ni. Tapi Nabi fikir, macam mana aku nak memberi kepada Zaid, macam mana aku nak memberi kepada ayah, kepada Zaid, iaitu Harithah. Dan setelah Nabi melihat, Nabi dah melalui proses pertama tadi, dan Zaid telah pilih Nabi. Sekarang Zaid happy, Zaid gembira. Nabi tentulah gembira. Tapi ayah Zaid gembira tak? Tak. Tentulah ayah Zaid kecewa. Sebab tak dapat bawa pulang Zaid. Dah penat-penat cari bertahun-tahun mencari Zaid, anak dia ni. Bila dah jumpa, anak dia tolak pula ayah sendiri. Dan kerisauan ayah dia jelas dalam ayat tadi. Atakhtarul ubudiyah ala abika wa ummika. Adakah kamu memilih untuk jadi hamba berbanding dengan bersama dengan ibu dan ayah kamu sendiri? Dan daripada kerisauan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak cara untuk gembirakan ayah Zaid. Apa Nabi buat? Nabi telah bawa Zaid dan Nabi tunjukkan ini di depan ayah Zaid supaya dia boleh menjadi saksi kepada keluarga Zaid nanti apa yang berlaku ni. Nabi bawa Zaid ke tengah Al-Hijr, di tengah Al-Haram itu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan satu pengumuman. Itu standard zaman tu, kalau nak bagi satu pengumuman, nak declare, zaman tu tak ada grant, tak ada surat beranak. Cara untuk buat surat beranak adalah pergi Kaabah ataupun declare apa-apa, semua dekat situ. Nak buat perjanjian ke, semua dekat situ.
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan satu pengumuman, ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian orang Quraisy, semua Ishhadu anna hadha ibni yarithuni wa arithuhu. Mulai hari ini kalian saksikanlah bahawa ini budak ini Zaid ini ibn Harithah yarithuni, dia akan mewarisi aku, wa arithuhu, dan aku pun mewarisi dia. Maksudnya apa? Mulai hari itu Nabi telah menukar status Zaid daripada seorang hamba kepada seorang anak. Sebab tu Umar Al-Khattab dalam riwayat lain menceritakan, dia tidak pernah tahu yang Zaid itu bukan bin Muhammad. Yang dia tahu Zaid ini bin Muhammad, bukan bin Harithah. Dia tak pernah tahu. Sehinggalah nanti ada ayat daripada suratul Ahzab yang melarang perbuatan ini. Ketika Nabi buat benda ni, belum ada syariat yang mengharamkan perkara begini. Nanti akan datang suratul Ahzab ayat ke-5, bila Allah Ta'ala minta ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Ini dalam suratul Ahzab ayat 5 dengan terjemahan, panggillah anak-anak itu dengan nama ayahnya, itu lebih tepat di sisi Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Ayat itu, ayat suratul Ahzab ayat ke-5 ni melarang tabanni. Tabanni ni satu budaya masyarakat Arab zaman tu, iaitu ambil mana-mana budak, tukar bin dia jadi bin saya. Bukan sesuka hati, dengan cara-cara yang diterima budaya zaman tu lah. Maka Al-Quran, syariat Allah Ta'ala melarang benda tu. Tak boleh mana-mana anak angkat kita ambil terus tukar jadi bin kita. Kecuali kalau ada fatwa-fatwa baru yang melihat perkara yang lebih menjaga hak anak-anak dan hak ayah dan ibu angkat, itu terpulang. Sebab Malaysia pun ada isu juga bab anak angkat ni boleh ketukar bin dia kan kepada ayah angkat. Secara konsep ni tak boleh lah, mengikut ayat suratul Ahzab ayat ke-5. Tapi dibincangkan baru-baru ni, bukan baru-baru ni, isu ni dah panas di Malaysia. Macam mana anak-anak, status anak angkat ni, bila orang tanya kenapa bin kamu bukan bin ayah kamu ataupun bin Abdullah kan. Dan di sinilah punca ceritanya, iaitu cerita Zaid ibn Harithah yang Nabi tukar status dia jadi anak kandung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar Al-Khattab sedar bila ayat suratul Ahzab ayat ke-5 turun, rupanya Zaid ni bukan anak Nabi, dia adalah bin Harithah, tapi Nabi yang tukar status dia. Kerana Nabi nak jaga hati ayah Zaid. Nabi nak jaga hati ayah Zaid, supaya ayah Zaid dia pulang ke kampung dia boleh beritahu kurang-kurangnya, okeylah Zaid tak dapat, Zaid nak kekal dengan Muhammad, tapi sekurang-kurangnya dia boleh beritahu, tapi Zaid sekarang bukan lagi hamba, dia adalah anak kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan status menjadi seorang Quraisy itu sangat tinggi. Sebab tu Zaid dia boleh bernikah dengan Zainab binti Jahash. Sepatutnya lagi-lagi zaman tu, zaman sekarang pun kita pun kadang macam tu kan. Jadi kalau anak datuk dia segan sikitlah nak kahwin dengan anak orang biasa-biasa kan. Dia bukanlah soal halal haram, tapi dia dari sudut perasaan kan. Dia macam aku kena cari orang menantu yang sesuai dengan status ayah kan. Benda tu tak ada asas dalam syariah pun, tapi secara perasaannya orang akan berperasaan tu. Zaman jahiliah ni lagi teruk. Dia sangat bergantung kepada kamu keturunan siapa, kamu anak siapa. Maka untuk kita tahu dalam sirah, salah seorang daripada isteri Zaid adalah Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash ni adalah cucu Abdul Muttalib. Dia adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zainab binti Jahash ni sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Quraisy, dan dia adalah isteri Zaid. Maksudnya apa? Memang betul-betul Zaid ni ditukar tarafnya. Dia bukan lagi hamba. Dia adalah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga pernah bernikah, bertunang. Zaid ni pernah bertunang dengan anak Abu Lahab, namanya Fakhitah. Fakhitah anak Abu Lahab pernah bertunang dengan Zaid ibn Harithah. Bila Zaid peluk Islam, dia putuskan tunang tu. Sama macam kes anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada dua anak Nabi, Ummu Kulthum dan Ruqayyah, yang bertunang dengan anak Abu Lahab juga, Utbah dan Utaibah, dan diceraikan juga, diputuskan tunang tu kerana Nabi menyampaikan dakwah. Maksudnya apa? Status Zaid ni betul-betul sama macam anak Nabi. Sebab anak Nabi boleh bertunang dengan anak Abu Lahab, Zaid pun bertunang dengan anak Abu Lahab. Luar biasa status Zaid ibn Harithah yang telah diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pelajaran pertama kita. Bagaimana nak menyelesaikan konflik, fikirkan bagaimana nak memberi dan menjalankan tanggungjawab kita kepada orang. Jangan utamakan hak kita dulu. Kalau utamakan hak kita dulu, macam-macam kita boleh sebut.
Kalau bergaduh dengan pasangan, kita akan fikirkan itu kan hak abang. Kalau fikirkan itu dulu, habis memang tak selesai masalah sampai ke hujung je. Sama juga sebagai anak, itu kan hak saya sebagai anak, itu kan hak saya sebagai ayah, itu kan hak saya sebagai majikan. Kalau banyak menyebut tentang hak, dia akan banyak menghancurkan konflik di antara kita. Lebih baik kalau kita ni saling memberi tanggungjawab, menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang manusia, itu lebih baik di sisi Allah Ta'ala. Dan kita lihat cerita selanjutnya tentang Zaid dengan masa yang kita ada ni. Zaid sebenarnya akan menikah dengan seorang perempuan yang sangat mulia yang Nabi sebut dalam sebuah hadis. Siapa yang nak bernikah dengan perempuan yang akan menjadi sayyidatun nisa'u ahlil jannah. Sayyidatun nisa'i ahlil jannah. Dia akan menjadi salah seorang daripada pemimpin wanita di syurga. Siapa nak bernikah dengan perempuan ni? Dan Zaid angkat tangan lah. Ini standard mana-mana orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid angkat tangan dan perempuan itu adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman siapa? Saya tak tahu saya pernah cerita ke tidak tentang Ummu Aiman. Dia sepatutnya kalau dah habis siri sahabat ni, lama lagi lah kot dah. Ada dua jilid, 3 jilid kitab ni, setebal ni nak kena habis kan. Kalau boleh kita nak kena berkenalan dengan sahabiat pula. Jangan fikir di keliling Nabi tu hanya lelaki saja, perempuan juga ramai. Dan Ummu Aiman adalah nama yang sangat besar kerana Ummu Aiman merupakan perempuan yang hidup sebelum Nabi lahir dan perempuan yang hidup setelah Nabi wafat. Ada beberapa perempuan yang begitu juga dan beberapa sahabat yang profilnya begitu. Tapi untuk Ummu Aiman, dia lebih special kerana dia perempuan yang melihat bagaimana Nabi lahir. Sebab dia adalah hamba kepada Aminah binti Wahab, ibu Nabi. Ummu Aiman adalah hamba kepada ibu Nabi, ibu dan ayah Nabi lah. Bila ibu dan ayah Nabi wafat, Nabi tak ada adik-beradik, anak tunggal. Maka Ummu Aiman ni diwariskan kepada Nabi SAW. Ummu Aiman ni sebenarnya adalah perempuan yang merupakan pengasuh Nabi sepanjang Nabi membesar. Dan dia tak ada hubungan darah dengan Nabi SAW. Sebab tu Nabi pun jaga had dengan Ummu Aiman. Bila di Madinah, Ummu Aiman duduk dekat Quba, Nabi duduk dekat Madinah. Ummu Aiman duduk dekat Quba. Dan sahabat cerita antara rutin Nabi mesti ziarah Ummu Aiman tiap minggu. Ziarah rumah Ummu Aiman. Sampai Nabi wafat pun, setelah Nabi wafat, Abu Bakar dan Umar pula yang ganti peranan tu. Abu Bakar dan Umar ziarah Ummu Aiman di rumahnya di Quba. Sebab dia meninggal dunia selepas Nabi wafat. Untuk menunjukkan ini wanita yang luar biasa. Dan Nabi sebut dalam sebuah hadis, bila Nabi masuk syurga, فَإِذَا هِيَ بِهَا. Nabi nampak dia dekat situ. Ini hadis yang sama Nabi dengar tapak kaki Bilal, Nabi nampak istana Umar Al-Khattab. Ini hadis yang sama. Kalau tuan-tuan pernah dengar hadis tu bermula dengan Nabi masuk syurga, فَإِذَا هِيَ بِهَا. Nabi nampak dia di situ. Orang pertama yang Nabi nampak di syurga adalah Ummu Aiman. Ini wanita yang luar biasa. Dan bila Nabi tanya, Nabi tawarkan, siapa nak bernikah dengan perempuan ini? Dan Zaid ibn Harithah angkat tangan. Kita boleh bayangkan, umur Zaid adalah 10 tahun lebih muda daripada Nabi. Dan umur Ummu Aiman kita boleh jangka 10 ataupun 11 tahun lebih tua daripada Nabi SAW. Maka umur kedua ni macam berapa tahun ya? 20 lebih. 20 tahun beza antara Zaid ibn Harithah dengan isteri pertama dia Ummu Aiman. Dan daripada pasangan inilah lahirnya seorang anak namanya Usamah ibn Zaid. Dan Usamah ibn Zaid adalah anak kepada Zaid ibn Harithah dan anak Ummu Aiman yang paling masyhur sekali. Dia ada beberapa anak lagi sebab Zaid ni akan berkahwin dengan beberapa orang lagi para sahabat. Tapi isteri pertama Zaid dan anak pertama Zaid adalah anak yang paling terkenal dan masyhur, iaitu Usamah ibn Zaid. Ini adalah nama yang paling besar sekali. Sebab Usamah ibn Zaid ni dia akan menjadi pemimpin tentera yang terakhir Nabi utuskan. Ketika 3 hari terakhir Nabi hidup, Nabi lantik satu lagi pasukan perang yang diketuai oleh Usamah ibn Zaid, anak kepada Zaid ibn Harithah ni. Maksudnya dia tetap mendapat kemuliaan begitu 3 hari sebelum Nabi wafat. Ya, apa lagi cerita tentang Zaid yang unik kita boleh sebutkan? Saya rasa nak cerita tentang cerita terakhir sajalah tentang Zaid ya. Dia pun dah di hujung masa yang kita ada. Betul ke jam tu? Betul Oh, jam tu tak betul. Ada masa banyak lagi 6.54. Okay, tak apa. Saya ceritakan dulu tentang satu kisah realiti kehidupan Zaid dengan isterinya. Okey. Zaid ibn Harithah, kita sebut tadi,
Zaid akan bernikah dengan Zainab binti Jahash. Dan saya tahu tuan-tuan mungkin yang dah tahu akan tertanya-tanya, Zainab binti Jahash ni kan isteri Nabi. Tahu kan? Zainab binti Jahash ni, dia akan jadi isteri Nabi. Kenapa tadi kita sebut dia menikah dengan Zaid? Sebab memang Zainab binti Jahash, awalnya dia bernikah dengan Zaid. Kemudian dia bercerai. Dan dia akan bernikah dengan Nabi SAW. Kita akan ceritakan cerita ini dengan ringkas sebab masa tak berapa nak ada. Tapi cerita ini adalah antara cerita paling kontroversi dalam sirah. Bukan kontroversi sebab apa pun. Sebab kita mungkin tak menjangkakan drama begini tak berlaku kepada Nabi SAW. Tapi kita kena ceritakan kenapa? Yang pertama kerana Quran memang sebut. Ini direkodkan dalam Quran. Ini bukan cerita dalam kitab entah mana-mana. Ini diceritakan dalam kitab Al-Quran sendiri. Cerita macam mana Zaid bercerai dengan Zainab binti Jahash dan akhirnya Nabi bernikah dengan Zainab binti Jahash tadi. Cerita ini penting. Ada dalam sunnah dan ada dalam Al-Quran. Walaupun kontroversi, kita kena cerita kerana itu direkodkan oleh Allah Ta'ala dan para sahabat. Sebenarnya memang ada banyak pelajaran kita boleh belajar. Saya akan cerita laju-laju sikit dengan masa yang kita ada ni. Nabi SAW, sebenarnya Nabi yang menjadi punca kenapa Zaid menikah dengan Zainab. Dalam cerita ni, Zainab cerita pada kita, Zainab binti Jahash, ibu kita ni, sebab ibu orang beriman, isteri Nabi SAW. Nabi jumpa Zainab dan Nabi cakap pada Zainab, Nabi cadang kepada Zainab untuk bernikah dengan Zaid ibn Harithah. Zainab terima pelawaan itu atas satu jangkaan. Dia ingat Nabi datang jumpa dia sebab Nabi nak nikah dengan dia. Rupa-rupanya Nabi sebenarnya orang tengah nak nikahkan Zainab dengan Zaid. Dan akhirnya dua-dua ni menikah. Zainab akhirnya dah bila Nabi cadangkan, mestilah terima kan. Walaupun itu bukanlah arahan Nabi SAW. Tapi kalau dah Nabi yang cadangkan, pergi nikah dengan Zaid, maka Zainab akhirnya berkahwin dengan Zaid. Dan apa yang berlaku selepas itu adalah perkara yang mungkin perlu kita baca elok-elok, iaitu keluarga Zainab dan Zaid ni tak stabil. Kalau ikutkan dalam riwayat hadis tu, banyak perkara yang menyebabkan mereka tidak ada lagi perasaan antara satu sama lain. Ni sahabat yang besar, Zaid ibn Harithah, dan ini seorang wanita yang sangat mulia akan menjadi isteri Nabi SAW. Dan semua isteri Nabi adalah ummahatul mu'minin, ibu kita semua. Dengan segala kesucian dan hak yang Allah akan berikan kepada mereka di akhirat kelak, syurga. Tapi dalam keluarga ini berlaku satu masalah. Sehingga Zaid dan Zainab ni dah tak mampu nak teruskan lagi hubungan mereka sebagai suami isteri. Dan apa yang berlaku? Sehingga sampai satu tahap, Zaid dan Zainab sudah betul-betul bersedia untuk bercerai. Dan Nabi SAW jumpa Zaid, amsik alaika zawjak. Pertahankan hubungan kamu dengan isteri kamu. Sebab of course Nabi SAW memang sifatnya begitu. Bukanlah maksud cerai itu salah. Sebab Nabi pun pernah bercerai, tapi Nabi berkahwin baliklah dengan Hafsah binti Umar. Cuma itu memberikan isyarat, cerai bukan satu benda yang berdosa, yang salah. Tapi itu mungkin bukan pilihan yang pertama bila ada masalah dengan pasangan. Maka Nabi beritahu kepada Zaid, pertahankan pernikahan kamu. Jangan cerai dengan Zainab. Zainab perempuan mulia dan kamu pun orang mulia. Dan kita pun faham kalau ikut tafsiran ulama, kenapa keluarga Zainab dengan Zaid tak stabil. Kerana memang Zaid itu bukan merupakan seorang yang dari segi keturunannya keturunan yang mulia. Di Mekah lah menurut budaya Mekah. Dia adalah seorang hamba, tapi dinaik taraf menjadi anak Nabi SAW. Maka ada banyak sebab untuk keluarga ni ada masalah. Dan itu datang kepada pelajaran yang penting untuk kita bawa. Kalau keluarga Zaid pun tak stabil, kalau bahkan keluarga Nabi SAW pun, nak cakap stabilnya keluarga Nabi SAW pun, ada banyak drama dalam keluarga Nabi, memberikan satu pelajaran awal pada kita. Kalau kita ada masalah dalam keluarga kita, maksudnya itu adalah perkara yang normal. Kalau kita awal-awal lagi dah menikah ataupun anak-anak kita pun bila nak menikah, kita ajar dia keluarga ni kena macam ni, tak boleh gaduh-gaduh, tak boleh tu, tak boleh ni. Tak boleh tu dengan maksud kena usaha untuk tak bolehkan benda tu. Bukan dengan maksud tak apa, jangan risau. Kita bagus, kita keluarga yang baik, belajar agama, insya-Allah keluarga kita aman, tak bergaduh. No. Kalau keluarga Nabi pun ada pergaduhan-pergaduhan kecil itu,
Apa kita nak nafikan keluarga kita, walaupun macam mana alim kita pun, macam mana bangun malam tahajud baca Quran macam mana pun, kalau keluarga Nabi pun masih ada drama-drama keluarga, mesti keluarga kita pun tak aman, tak akan terdedah kepada masalah-masalah tersebut. Itu realiti. Sebab tu kena didik anak-anak kita kan, dan menantu kita. Apa saja drama yang berlaku dalam keluarga itu, jangan terlalu terkejut, kerana keluarga Nabi dan keluarga Zaid pun ada masalah itu, yang akhirnya menyebabkan Zaid bercerai dengan Zainab. Tapi apa yang kontroversinya adalah Nabi bernikah dengan Zainab. Sudahlah mula-mula Nabi cadangkan Zainab nikah dengan Zaid. Lepas tu ada masalah dalam keluarga ni, mereka bercerai. Bila bercerai, Nabi pula nikah dengan Zainab. Apa kontroversinya dekat sini? Lepas tu sebagian orang yang anti-Islam, dia akan bawa cerita ni, dia kata apa? Tengok Nabi. Nabi adalah orang luar, orang ketiga yang merosakkan rumah tangga Zainab dengan Zaid. Lepas tu jadi kontroversi cerita ni. Sebab orang-orang barat gunakan kisah ini untuk kritik Nabi SAW. Yang sebenarnya adalah, kalau kita baca Quran, surah Al-Ahzab, dalam surah yang sama yang kita sebut tadi, suratul Ahzab, menceritakan tentang apa yang berlaku, ayat 37. Bagaimana dia menceritakan proses ini berlaku. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya nak mengubah satu satu budaya orang Mekah zaman tu, tak boleh menikah dengan anak isteri kepada anak angkat. Sebab Zaid sebenarnya anak angkat Nabi SAW. Tidak ada hubungan biologikal pun. Maksudnya Nabi SAW dengan isteri Zaid adalah bukan mahram. Tak ada kaitan. Maksudnya selepas bercerai dengan Zaid adalah bukan mahram. Tidak diharamkan untuk bernikah. Dan apa yang berlaku? Ketika itulah berlaku kontroversi untuk Nabi beritahu kepada sekalian sahabat, kita boleh menikah dengan isteri, bekas isteri kepada anak angkat kita. Macam kes Zaid ibn Harithah. Dan of course dalam peristiwa ini banyak emosi yang dinyatakan dalam suratul Ahzab. Nabi pun seakan-akan macam tak nak buat benda itu, Nabi hanya buat kerana Allah suruh. Nabi taat, of course Nabi akan taat 100% arahan Allah Ta'ala. Nabi pun rasa macam berat hati sebab ini melibatkan Zaid, orang yang Nabi sayang, dan Zainab yang juga sepupu Nabi SAW. Tapi akhirnya Nabi tetap laksanakan kerana ini arahan Allah Ta'ala. Nabi kena kahwin dengan Zainab. Zawajnakaha, ayat dalam suratul Ahzab. Kami yang kahwinkan kamu dengan Zainab. Dan akhirnya Nabi nikah dengan Zainab untuk menyatakan kepada para sahabat tentang syariat ni. Ia kontroversi, dramatik sikit, tapi kita sebagai Muslim, kita kena sedar ini realiti. Kita sebagai manusia dalam keluarga kita pun, drama-drama ni adalah satu realiti. Macam mana kita uruskan itu yang syariat bantu kita. Bacalah cerita-cerita ni banyak dalam sirah untuk kita jumpa cara macam mana nak uruskan kontroversi dalam kehidupan kita. Cerita terakhir tentang Zaid, masa dah habis. Cerita terakhir tentang Zaid adalah cerita tentang bagaimana Zaid menjadi seorang syahid. Perang pertama dalam sirah Nabawiyah, ia merupakan perang yang pelik kerana perang itu bukan perang yang berkaitan dengan Mekah. Sebab semua perang dalam sirah yang awal-awal kita baca tu kan, perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, semuanya perang dengan orang Mekah. Sebab memang pun orang yang betul-betul ganggu gugat Nabi, berikan ugutan kepada Nabi SAW, ada dua je. Musyrikin Mekah dengan Yahudi di Madinah. Itu saja. Dua ni saja yang cari pasal dengan Nabi SAW. Bila kita baca perang-perang awal dalam Islam ni, kita fahamlah kenapa perang tu kena berlaku. Tiba-tiba ada permulaan perang-perang yang pelik-pelik ni. Perang-perang yang macam, kenapa nak kena pergi situ? Kenapa nak kena perang dengan orang tu? Dan ini bukan saya orang pertama yang bertanya. Ramai pengkaji sirah bila dia tulis cerita ni, dia akan timbul soalan tu dulu. Kenapa perang ni kena berlaku? Iaitu perang Mu'tah. Mu'tah ni dekat mana? Dekat Jordan. Jordan ni tempat saya belajar dulu. Daripada Jordan nak pergi ke Madinah, 2 hari naik bas. Saya dulu naik bas tu naik umrah. 2 hari daripada Jordan nak sampai ke Madinah, 2 hari, jauh. Tiba-tiba ada satu perang dalam sirah Nabi. Perang itu namanya perang Mu'tah, perang di Jordan. Nabi pun tak ikut perang tu, dan Nabi lantik 3 orang ketua, Zaid ibn Harithah, Abdullah ibn Rawahah dan Ja'far ibn Abi Talib. 3 orang ketua terus Nabi lantik. Menandakan perang ni perang yang dahsyat. Dan pelik. Kenapa nak kena perang kat sana? Mana ada orang musyrikin Mekah dekat sana? Mana ada orang Yahudi dekat sana? Tak ada. Yang di sana ada Arab Ghassan dengan Byzantine, Rom Timur. Orang Rom. Dan para ulama
pening memikirkan kenapa perang ni kena berlaku. Ada banyak tafsiran. Tapi bersempena dengan Palestin ni saya nak mudahkan sikit tafsiran tu. Nanti kalau ada masa kita cerita panjang sikit. Tafsirannya apa tahu? Perang Mu'tah adalah perubahan projek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berlaku selepas perjanjian Hudaibiyah, perjanjian yang menandakan Mekah dah selesai lah. Projek Mekah dah selesai. Sebab ada perjanjian Hudaibiyah, genjatan senjata 10 tahun, dibenarkan tunai umrah dan macam-macam kelebihan lain. Maksudnya projek dengan musyrikin Mekah ni dah selesai. Dan orang-orang Yahudi pun banyak projek dah selesai. Khaybar, perang Khaybar berlaku setahun sebelum perang Mu'tah. Khaybar ni adalah perang terakhir dengan Yahudi. Menandakan Islam dengan Yahudi pun dah settle. Perang dengan Mekah, perang dengan Yahudi dah selesai. Maka berlaku perang Mu'tah, mulalah projek seterusnya Nabi SAW. Apakah projek itu? Projek pembukaan Masjidil Aqsa. Projek seterusnya yang dipikulkan Allah Ta'ala di bahu Nabi SAW adalah projek pembukaan Masjidil Aqsa. Dan perang Mu'tah tu di Jordan. Tengok peta Jordan dekat mana, tengok peta Mu'tah dekat mana, lebih kurang dalam 300-400 km saja lagi sebelum tiba di Masjidil Aqsa, dah sangat dekat. Ya? Dan saya dulu duduk di Irbil, lagi dekat dengan Masjidil Aqsa, sangat dekat. Untuk menunjukkan Nabi dah mula projek itu pada tahun ke-6 Hijrah melalui projek perang Mu'tah ini. Yang ketua pertama perang Mu'tah adalah Zaid ibn Harithah. Nabi lantik dia jadi panglima pertama. Dan ketika perang sedang berlangsung, Nabi SAW panggil semua sahabat yang dekat Madinah ni, mari masuk ke dalam Masjid Nabawi. Nabi ada pengumuman. Dan pengumuman itu adalah, Nabi beritahu, Zaid telah gugur syahid. Dan panji itu diserahkan kepada Abdullah ibn Rawahah. Dan Abdullah ibn Rawahah pun jatuh syahid. Kemudian panji itu diserahkan kepada Ja'far ibn Abi Talib. Dan Ja'far ibn Abi Talib pun syahid juga. Dan akhirnya datang Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus ini, iaitu Khalid bin al-Walid, yang akan membawa pulang para sahabat ke Madinah dengan dengan secara moralnya menanglah, sebab menentang pasukan yang jauh lebih besar, jauh lebih hebat, tapi akhirnya dua-dua pun patah balik ke belakang, menandakan Islam menang secara moral dalam perang Mu'tah. Kerana dalam projek perang Mu'tah ini, Nabi SAW nak mengukur kekuatan tentera Byzantine. Supaya dalam masa berapa tahun lagi? 6, 10, 4, 5, 6, lebih kurang 10 tahun lagi. Dalam masa 10 tahun akan datang, selepas perang Mu'tah, Umar Al-Khattab akan pergi ke Masjidil Aqsa, ke Al-Quds, untuk mengambil kunci Al-Quds daripada Patrick Sophronius, penjaga kunci Al-Quds. Dalam masa 10 tahun akan datang. Kerana projek Mu'tah ini adalah projek yang memudahkan proses pembukaan Baitul Maqdis yang akan berlaku 10 tahun akan datang. Bermula dengan perang Mu'tah. Sebab tu cerita Zaid ibn Harithah sangat dekat dengan isu Palestin hari ini. Mudah-mudahan itu memberikan gambaran kepada tuan-tuan tentang bagaimana projek pembebasan Palestin itu telah bermula sejak zaman Nabi SAW. Dan siapa yang mewakafkan dirinya untuk Al-Quds, untuk Palestin hari ini, kempen ke, boykot ke, bagi bantuan wang ke, kesedaran awam ke, kita sebenarnya sedang menghidupkan satu sunnah yang telah Nabi SAW mulakan sejak zaman sirah, iaitu kita kena bebaskan Masjidil Aqsa. Kita kena berikan sesuatu untuk Palestin, kerana di sana adanya Masjidil Aqsa, masjid ketiga yang paling suci dalam Islam. Dan mudah-mudahan itu memberikan gambaran awal lah kepada cerita yang lebih besar lagi tentang pembebasan Al-Aqsa pada zaman Nabi SAW. Jadi cukup untuk Zaid ibn Harithah. Beliau syahid dalam perang Mu'tah dan legasi beliau akan diteruskan oleh Usamah ibn Zaid. Lepas ni rasa cerita Usamah betul. Nanti bulan akan datang kita jumpa, kita cerita tentang Usamah ibn Zaid pula, insya-Allah. Ada soalan? Kalau ada, itu saya raikan. Tak ada. Ada soalan? Okey, terima kasih pada tuan-tuan. Mudah-mudahan bermanfaat cerita ni, boleh sebarkan, sampaikan kepada yang tidak ada bersama dengan kita. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.